Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada petang ini bagi meneruskan pembacaan daripada Kitabul Al-Karim menggunakan tafsir Al-Jalalain daripada surah Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kecintaan yang mendalam kepada Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار syakur. Semalam kita telah berhenti pada perkataannya warraf'u khabaruhu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alladhi mempunyai dua ihtimal i'rab, sama ada menjadi khabar kepada mubtada. Sekiranya kita ingin mengi'rabnya sebagai khabar bagi mubtada, ia hendaklah dibaca atas qiraat Allahul ladzi. Adapun atas qiraat yang membaca lafzul jalalah itu sebagai dibaca dengan jar baris bawah, maka lafzul jalalah itu di'irabkan sebagai badal dan athaf bayan ataupun athaf bayan. Maka alladhi adalah sifat, i'rabnya adalah apa? Alladhi i'rabnya adalah sifat kepada lafzul jalalah. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Supaya kamu, wahai Muhammad, mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka kepada jalan Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang zat itu adalah Allah. Maknanya kalau kita baca dengan jar, masih lagi ada kaitan dengan ayat Siratil azizil hamidil ladzi. Wahai mereka yang berada di atas jalan cahaya ini, hendaklah kamu mengetahui jalan cahaya ini adalah jalan Zat yang maha perkasa, yang mengatasi, tidak boleh diatasi, yang maha terpuji pada zatnya. Dan zat itu adalah Allah. Zat itu adalah Allah yang
Zat itu adalah Allah yang di sini kalau kita baca dengan penuh tazawuk, maka kita akan dapat merasai hubung kait antara sifat dan juga mausuf. Hubung kait antara sifat dan juga mausuf. Allah yang baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Pemilik jalan ini yang menyuruh kamu berada di atas jalan ini, yang mensifatkan jalan ini sebagai lurus, jalan ini sebagai cahaya. Dia adalah zat yang memiliki langit dan bumi. Dia adalah zat yang memiliki langit dan bumi. Setiap daripada kita yang membaca Al-Quran, sejauh mana rasa ini datang dalam diri kita. Kita selalu jumpa ayat lahu ma fis samawati wal ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita baca, tetapi adakah rasa bahawasanya segala-gala ini milik Allah itu ada? Itu beza dia. Kita baca, tapi rasa itu ada. Adakah ada? Adakah keimanan kepada bahawasanya ma ini dalam ilmu usulul fiqh dia adalah alfazul umum. Ma ini adalah alfazul umum. Man alfazul umum. Ma alfazul umum. Bila disebut ma, maka maknanya semua sekali tidak terkecuali. Semua sekali tidak terkecuali. Digunakan ma, dipanggil taghliban. Digunakan ma sebagai taghliban ala ghairil aqil. Ada tempat yang guna man taghliban juga. Ada tempat guna ma taghliban. Ini pun satu kaedah dalam bahasa Arab sekaligus kaedah dalam tafsir. Ketika ulama mentafsirkan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Alamin ini asal itlaqnya adalah untuk yang berakal. Maka mungkin akan ditanya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala hanya Rabb kepada yang berakal? Maka mereka yang mempelajari bahasa Arab tidak akan membangkitkan iskal ini. Kerana dalam bahasa Arab ada kaedah yang dipanggil taghlib. Walaupun disebut yang berakal, tetapi termasuk yang tidak berakal. Ada sisi balaghahnya kenapa ditaghlibkan sisi yang berakal dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dalam ayat ini, apakah wajah mentaghlibkan sisi yang tidak berakal, tetapi termasuk di dalamnya yang berakal. Allahilladzi lahu ma ni maksudnya apa sahaja, apa-apa. Apa-apa. Semua termasuk di dalam ma. Sama ada jadi kalau kita nak sebut dengan bahasa mantik, orang mantik bahagikan sesuatu ini kepada zati dan juga ardi. Zat Arab ataupun jirim Arab. Jirim Arab, jauhar, hayulah. Itu istilah dalam ilmu mantik. Maka kalau kita bahagikan sama ada ma itu jirim ataupun ma itu Arab, maka kedua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ma itu adalah jirim, jauhar, ataupun ma itu Arab, maka dia tertakluk di bawah lahu, miliknya. Allazi lahu ma fis. Itu yang dimaksudkan
bahawasanya satu, kita baca Quran atas lidah. Yang kedua, rasa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ada ataupun tidak. Rasa lahu ma fis samawati wa fil ardi. Ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Ayat ini sebenarnya dia adalah khas, dan ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi adalah am. Betul tak? Apa maksud dia? Di dalam ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard ada ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini lebih khas. Ayat ini lebih khas kerana dinyatakan dalam ayat ini secara khusus kami, zat kami ini, inna, zat kami ini adalah milik Allah. Kedua-dua ayat ini ada makamnya. Ayat ini makamnya sesuai diamkan. Ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makamnya sesuai dikhususkan. Sebab apa? Ada sesuatu perkara yang dia termasuk tapi secara dhimnan. Ada sesuatu ayat yang satu perkara yang dia masuk secara khas. Maka dalam konteks ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang lebih memberi kesan kepada jiwa kalau kita sebut secara khas. Sebab ada orang dia sebut gini, harta kamu milik Allah, harta milik Allah, tanah milik Allah. Tetapi kalau dia tak idafatkan secara khusus, maka rasa itu tak datang. Maka ketika satu orang menimpa musibah, maka dia kena isbatkan dia itu. Sebab kadang-kadang ada orang dia isbatkan harta orang lain milik Allah, tetapi dia belum ada nafi lagi harta yang kat tangan dia. Maka dalam ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk supaya rasa itu datang, maka perlu diisbatkan secara khas. Maka inilah yang disebut sebagai ada makam. Ayat itu makamnya kena sebut umum. Ada ayat yang makamnya kena sebut khusus. Ahli balaghah, ahli hikmah yang tahu memilih ayat. Sudah tentu Al-Quran balaghahnya tinggi. Likulli maqamin maqal. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah. Dialah Allah yang baginya apa-apa. Dialah Allah yang baginya apa-apa. Persoalannya rasa apa-apa itu milik Allah. Segalanya milik Allah itu ada ataupun tidak dalam diri kita. Ayat ini adalah maqam hakikat. Ayat ini adalah maqam hakikat. Kalau misalnya kita kata rumah ini milik Zaid, ini maqam syariat. Ayat itu maqam syariat. Tetapi maqam hakikat, rumah ini juga milik Allah. Adakah salah satu orang bila dia kata ini baju saya, ini rumah saya, ini tanah saya? Jawapannya tak salah. Tak salah. Tak salah sekiranya ayat itu dibawa di makam yang betul. Sekiranya ayat itu dibawa di makam yang salah. Apa maksud makam yang salah? Dia sebut ayat bahawasanya ini rumah saya dalam keadaan tidak ada. Tidak ada ditakdirkan hakikat dalam hati bahawasanya maksudnya sebagai pinjaman. Maka dia salah dalam ayat tersebut. Jadi tidak salah menisbahkan perbuatan kepada makhluk kalau nisbah itu dibuat pada makam yang betul. Contohnya kita dah baca sebelum ini. Ini pun bab tauhid. Ini pun bab tauhid. Sebab ada orang dia jos. Dia kata siapa yang sebut
begini maka syirik. Sebut begini maka syirik. Jadi kita belajar dalam balaghah, dalam kitab Mukhtasarul Ma'ani misalnya, apabila satu orang munafik, orang kafir, mengatakan ambatar rabi'ul baqlah, musim rabi' telah menumbuhkan sayur-sayuran. Kalau yang sebut tu orang munafik, maka bila dia sebut begitu, dia sebut memang iktiqadnya bizat. Dia sebut apa? Dia sebut ambatar rabi' memang rabi' musim itu bizat. Bizat, dengan zatnya ia menumbuhkan sayur-sayuran. Tetapi kalau orang Islam, dia sebut ambatar rabi'ul baqla, walaupun ayat yang sama. Walaupun ayat yang sama, tetapi kita kena bezakan siapa yang sebut. Di manakah tempat letaknya ayat tersebut? Maka kalau orang Islam menyebut ambatar rabi'ul baqla, maka dia sebut itu atas maqam sebab. Atas maqam apa? Maqam sebab. Bukan atas maqam zat. Bahawasanya musim itu dengan zatnya menumbuhkan. Maka sebab itu, untuk menghukum bahawasanya akidah orang itu salah, tidak semestinya, tidak sepatutnya hanya dilihat pada perkataan yang digunakan. Khususnya bila perkataan itu masih ada ihtimal. Sebab itu orang yang belajar tauhid, dia kena tahu untuk menghukum orang kafir itu kerja orang yang belajar fiqh, bukan kerja orang belajar tauhid. Untuk menghukum orang ini kafir, satu untuk menghukum i'tiqad ini kafir, itu kerja ilmu kalam, ilmu tauhid. Atau adapun untuk menghukum orang ini kafir, itu kerja mufti. Apa maksud kerja mufti? Itu kerja ilmu fiqh, bukan kerja ilmu tauhid. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang mempelajari ilmu tauhid tapi tidak mengetahui prinsip dalam ilmu fiqh, maka dia ingat bahawasanya yang disebut dalam ilmu tauhid itu semua benda i'tiqad. Benda i'tiqad yang menjadi kesilapannya dalam menghukum seseorang itu kafir apabila perkara yang disebut atas lidah dijadikan sebagai perkara yang i'tiqad. Sebab perkara yang di atas lidah, dia adalah perkara yang ada ayat perkataan ni, dia ada zahir dan dia ada batin. Maka untuk menghukum orang ini, adakah dengan semata-mata sebut perkataan itu dia akan jadi kafir? Maka itu bukan tugas dia, itu bukan kepakaran dia. Itu kepakaran ahli fiqh. Sebab hukum, nak menghukum orang itu kafir, maka dia ada kaedahnya. Sebab itu contohnya ulama sebut, kalau satu orang itu dia sujud depan sanam, maka hukumnya kafir. Tetapi ada keadaan walaupun dia sujud depan sanam, kita hukum tak kafir. Jadi macam mana? Bukankah sepatutnya akidah tu satu saja? Bagaimana ada keadaan sujud depan sanam itu jadi kafir, sujud depan sanam itu jadi tidak kafir? Sebab tengok keadaan. Kalau ada bi'ah bahawasanya dia itu dipaksa, maka dia tak kafir. Kalau perkataan dia itu masih ada ihtimal, maka dia tidak kafir. Maka jangan orang yang suka kafirkan orang ni, orang yang banyak belajar tauhid tapi dia tak belajar ilmu fatwa. Dia tidak belajar ilmu fatwa, tidak belajar ilmu fiqh. Maka justru itu kitab yang bagus dalam membicarakan perkara yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam adalah kitab dalam mazhab al-Imam Syafi'i, Al-I'lam biqawati'il Islam, karangan Ibn Hajar Al-Haytami. Maka sebab itu ada perkataan dia adalah dicakap pada maqam hakikat. Ada cakap perkataan disebut atas maqam asbab. Contoh ayat litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menisbahkan ikhraj kepada Rasulullah.
Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada kemampuan untuk melakukan ikhraj. Nabi SAW hanya ada kemampuan untuk bagi tahu, untuk suruh, untuk larang. Yang boleh mengeluarkan manusia hanya Allah. Tetapi dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menisbahkan kamu supaya kamu mengeluarkan. Adakah Nabi SAW ada kuasa untuk mengeluarkan? Tidak ada kuasa. Kuasa mengeluarkan ini adalah perkara mengubah, mencipta daripada tak ada kepada ada. Maka itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa dinisbahkan juga ikhraj itu? Kenapa dinisbahkan? Satu, kita jawab, nisbah ini atas maqam sebab. Maknanya kalau seseorang itu dia menjadi sebab orang lain keluar daripada kesesatan kepada cahaya, maka dia layak untuk dipanggil mengeluarkan. Atas kelayakan itu dia diberi pahala. Ini adalah karam Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Taala. Kita tak buat, tapi Allah nisbahkan bahawasanya kita buat. Atas nisbah majazi itu kita diberi pahala. Jadi nisbah itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk tashrif, memuliakan. Maka begitulah juga dalam perkara ini. Ayat ini makamnya adalah makam hakikat. Tetapi ada ayat yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan lamul milk kepada makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan lamul milk kepada makhluk. Misalnya dalam surah Al-Kahfi, ammas safinatu fakanat limasakin. Ammas safinatu fakanat li masakin. Adapun safinah, sampan itu adalah dia sampan itu li masakin. Tengok lamul milk. Bukankah ayat ini semalam kita sebut, ayat ini memberi faedah hasar. Ayat ini memberi faedah hasar. Segala-gala yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Tapi bagaimana ada ayat yang lain menisbahkan sesuatu pemilikannya kepada makhluk? Maka itu adalah maqam syariat. Bila ada maqam syariat lah, barulah satu orang itu dikira salah. Walaupun sebab ada orang hakikat, dia letak hakikat bukan pada tempatnya. Dia pergi tengok kebun ni ada buah, dia kata ni buah semua milik Allah, kita makan. Memang buah itu milik Allah, tetapi adakah kamu makan dengan izin daripada Allah? Allah Ta'ala mengizinkan dalam bab macam ni, mengizinkan kamu untuk makan. Hakikatnya milik Allah, tapi apa syariatnya? Macam mana cara kamu nak makan yang buah milik Allah ini? Maka syariatnya adalah kamu minta izin daripada orang yang dipinjamkan buah itu kepadanya. Itu yang dimasukkan. Ada orang dia tenggelam dalam syariat, melupakan hakikat. Dia kata ini milik saya. Langsung dia melupakan kepada asal rezeki tersebut, maka dia salah. Ada orang yang dia tenggelam dalam hakikat, lalu dia melupakan syariat, maka dia sesat, jadi zindiq. Sebab itu tidak ada istilah pemisahan antara syariat dan juga hakikat. Cuba kita baca dalam surah Al-Kahfi. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Jadi ayat ini, apa salahnya lelaki ini? Apa salahnya lelaki ini? Cuba kita tengok ayat, pada permulaan ayat, ja'alna li ahadihima. Ja'alna li ahadihima jannatain. Ada dua orang lelaki, salah seorang daripadanya kami telah beri kepadanya dua kebun. Ja'alna li, kami telah bagi kepada dia. Apa salah orang ini? Dia lupa zat yang bagi. Memang kebun tu dia punya segi syariat. Siapa ambil, siapa curi, kena potong tangan, kena ta'zir. Betul. Tetapi dia salah kerana dia tenggelam dengan mengisbatkan milik, tetapi melupakan yang memberi. Sebab itu, apa kaedah yang kita kena faham? Seperti mana ada ayat dalam Al-Quran yang menyebut sesuatu secara hakikat, maka ada juga ayat yang menyebut secara syariat. Kena baca Al-Quran seluruhnya. Ada ayat yang berbunyi, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ayat ini menggabungkan antara isbat secara hakikat dan isbat secara zahir. وَمَا رَمَيْتَ, tengok, walaupun hakikatnya yang melontar itu, yang memberi kuasa lontar itu adalah Allah, tetapi oleh kerana pada zahirnya kasab itu datang daripada Rasulullah, maka dinisbahkan ramaita wa ma ramaita. Jadi orang yang mana, sebab itu ulama kata orang yang mana hanya bercakap hakikat melupakan syariat, dia kadang-kadang boleh jatuh dalam zindiq. Zindiq sebab dia cuba melucutkan pakaian syariat daripada dirinya. Jadi ketika dia berzina, maka dia kata bukan saya zina, ini semua takdir. Ketika dia mencuri, maka bukan saya mencuri, ini semua adalah takdir hakikat. Sebab apa? Tidak mengetahui di manakah tempat kita nak letak hati kita pada makam hakikat, dan di mana kita nak letak hati kita pada makam syariat. Maka ambil perhatian pada perkara ini. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sekali lagi Al-Imam Ar-Razi telah mengisbatkan daripada ayat Al-Quran menyanggah akidah Jabariyah. Jabariyah bukan Jabariyah, menyanggah akidah Mu'tazilah yang membezakan antara perbuatan buruk dan perbuatan baik. Maka ayat ini menunjukkan semua yang berada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Termasuk yang berada di langit dan di bumi ini adalah perbuatan makhluk, perbuatan manusia. Perbuatan manusia ini juga adalah milik Allah dan ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang cipta kamu, dan dialah Allah yang cipta apa-apa yang kamu lakukan. Maka ayat ini menunjukkan semua perbuatan adalah milik Allah. Kalau kamu wahai Mu'tazilah mengatakan bahawasanya makhluk mencipta perbuatan dia yang buruk, maka maknanya ada juga benda kat langit ini, kat langit dan kat bumi ini yang bukan milik Allah. Jadi kamu kata ada juga perkara yang di langit dan di bumi ini yang dia bukan milik Allah. Na'udzubillah, ada sesuatu yang bukan milik Allah. Na'udzubillah. Jadi daripada ayat ini kita mengisbatkan bahawasanya perbuatan syar dan perbuatan khair adalah dicipta oleh Allah dan di bawah kuasa Allah. Di bawah kuasa Allah. Bagaimana oleh Al-Imam Razi, beliau mengatakan apabila sesuatu itu berada di bawah milik Allah, maka maknanya dia berada di bawah qudratullah. Dia berada di bawah kekuasaan Allah. Dan bila sesuatu itu berada di dalam kekuasaan Allah, maka maknanya dia berada di dalam penciptaan Allah. Kerana sifat khalq, perbuatan khalq,
perbuatan mencipta. Perbuatan apa? Perbuatan mencipta. Perbuatan mencipta itu dia wujud bersama dengan qudrah. Bahkan perbuatan khalq dipanggil sifatul af'al, dia adalah lambang kepada. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan sifatul af'al itu adalah termasuk juga dalam bawah qudrah. Bawah apa? Kaunuhu ta'ala qadiran. Sebab itu setengah orang dia tak faham sifat 20. Dia kata, mana ada sifat Allah 20? Banyak lagi. Tidak dapat membezakan tentang sifatul af'al. Sebenarnya selain daripada yang 20 itu boleh dikembalikan. Selain daripada 20 itu boleh dikembalikan kepada mana-mana daripada 20 mengikut kesesuaian. Misalnya penciptaan. Penciptaan ini sebenarnya dia masuk bawah qudrah. Mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Mewujudkan sesuatu daripada maqam adam kepada maqam wujud. Maka itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tengok macam mana istimbatnya. Bila diisbatkan sesuatu itu milik Allah, maka maknanya di bawah kudrat Allah. Bila dia masuk bawah kudrat Allah, maka maksudnya dia itu dicipta oleh Allah. Maka sabitlah bahawasanya semua yang berada di langit dan di bumi dicipta Allah. Termasuk yang berada di langit dan bumi adalah syar, juga dicipta oleh Allah. Bila sesuatu perbuatan, jadi perkara ini memang menyebabkan konflik. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari telah keluarkan sehingga kita berada di dalam situasi min baini farthin wa damin labanan khalisan. Ingat perbahasan tentang sifatul kalam. Ada yang ghulu, berlebihan dalam isbatkan qidam, sehingga mengatakan bahawasanya mashaf juga adalah qadim. Tetapi ada yang ghulu pula dalam menafikan, sehingga yang sifat Allah Ta'ala itu sendiri adalah hadis, sehingga disebut dengan satu istilah bid'ah sautiyah. Ini disebut oleh Syekh Zahid Al-Kautsari, bid'ah sautiyah, iaitu mengisbatkan saut bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akidah Asy'ariyah adalah min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iqan li syaribin. Maka begitulah juga dalam bab af'alul makhluk, perbuatan makhluk. Jadi kita mengatakan perbuatan makhluk ini daripada segi penciptaan dia adalah ciptaan Allah. Daripada segi khalqan maka dia dinisbahkan kepada Allah. Daripada segi kasban wa ikhtiaran dinisbahkan kepada makhluk. Maka Jabariyah yang menafikan perkara ini, Jabariyah menafikan perkara ini. Sebenarnya niat Mu'tazilah tu bagus dan niat Jabariyah tu bagus, tapi sesat. Itu maksudnya sesat, kan? Tidak mengikut sunnah. Sebab itu kalau dahulu perkataan bid'ah ini hanya dinisbahkan kepada perkara yang melibatkan akidah. Ulama tak guna, salaf ni dia tak guna perkataan bid'ah ni. Jaranglah. Biasanya bila sebut ahlu bid'ah, maksudnya perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Itu misalnya bid'ah apa? Ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Seperti Syiah, seperti Qadariyah, seperti Jabariyah dan lain-lain. Murji'ah dan seumpamanya. Sebab itu dia ada istilah bid'atul qadar, bid'atul rafdi, bid'atul irja'. Tetapi sekarang ini bid'ah ini dijadikan satu istilah untuk perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah dijadikan sebagai asas kepada bid'ah. Paling kurang kalau ada sesuatu perkara itu tidak sunat, maka menurut mazhab kita kata tidak sunat. Walaupun ada ulama lain mengatakan sunat, tetapi tidak digunakan istilah bid'ah untuk perkara tersebut. Jadi daripada ayat ini telah diisbatkan untuk menyanggah akidah Mu'tazilah. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Tengok apa takdir yang telah ditakdirkan. Mulkan ataupun milkan wa khalqan wa abidan. Milkan wa khalqan wa abidan. Milkan wa khalqan wa abidan. Sebenarnya perkataan milkan, khalqan, abidan ni, dia adalah suatu isbat paling maksimah. Okey, macam ni. Ada perkara yang mana dia milik kita tapi bukan kita yang buat. Ada perkara yang mana dia adalah milik kita dan kita buat tapi kita tak boleh kuasai dia. Nampak tak? Jadi tengok, apakah milkan wa khalqan wa abidan ni adalah tamyiz. Imam Sayuti ingin menyatakan bahawasanya kemuncak kepada lam, kemuncak kepada lam, alladzi lahu, itu yang saya sebut ni. Kita ni belum dapat rasa. Moga-moga Allah bagi rasa. Sebenarnya kalau dalam hati kita ni ada iman kepada Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bas sudah memadai. Soalannya kita lah, saya lah, iman untuk satu ayat ni pun tak ada. Iman dengan erti kata sebenar. Kita percaya tapi kita tak ada yakin. Ada tak dalam hati kita satu ayat je, kita muhasabah lah. Setiap daripada kita cuba muhasabah. Sejauh mana iman kepada ayat ini, Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bas, pendek je. Tapi soalannya, sejauh mana rasa dia yakin kepada ayat ini, bahawasanya semua ni adalah milik Allah. Kalau semua ini adalah milik Allah, mengapa minta kepada selain daripada Allah? Kalau semua ini adalah milik Allah, kenapa berhasad dengki kepada rezeki yang Allah beri kepada orang lain? Kan milik Allah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Kamu ke yang bagi rezeki? Tapi kita baca Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tapi kita masih hasad dengki dengan pemberian kepada orang lain. Itu kan Allah yang bagi. Yang bagi kepada dia itu tuan kepada benda itu, iaitu Allah. Maka adakah kamu ingin mempertikaikan pemberian Allah? Jadi maknanya iman kita pada Allahul Ladzi tak ada. Tak ada. Jadi kita baca, kita lagukan, kita suarakan, tapi rasa, iman, yakin, wallahu a'lam bissawab. Sebab itu sahabat dulu dia satu ayat ni dipelajari bukan makna dibaca, diingat. Bila sahabat dulu, bila disebut maksud belajar Quran, maksudnya amalkan. Amalkan, masukkan dalam hati, yakin, baru pindah kepada ayat seterusnya. Amalkan ayat seterusnya, yakin. Allahul Ladzi pun kita tak ada. Allahul Ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard pun tak ada. Apatah lagi apa? 30 juzuk Allahul Ladzi tak ada. Bukan Allahul Ladzi. Kalau kita ambil surah Baqarah, Zalikal kitab la raiba fih. Setiap daripada kita cuba muhasabah iman kita kepada ayat Zalikal kitab la raiba fih. Zalikal kitab la raiba fih. Semua yang ada dalam Quran ni tak ada benda yang ragu pun, semua betul. Tetapi bila Allah Ta'ala kata bila ada masalah minta dengan cara solat, kita buat tak? Bukankah Allah kata la raiba fi wasta'inu bis sabri was salah? Ada dalam kitab yang la raiba fi ni. Kitab dalam kitab yang la raiba fi ni ada wasta'inu bis sabri was salah, misalnya kan. Tapi sejauh mana? Itu dia. Jadi sebab itu kita ahli tasawuf membicarakan tentang tazawuk. Masukkan dalam hati, rasa. Itu kemuncak kepada rasa. Rasa tu tak ada, tapi mudah-mudahan kita baca lafaz, kemudian Allah bagi rasa, bagi sifat lah. Istilahnya dia panggil sifat. Jadi perkataan milkan wa khalqan wa abidan ni sebenarnya dikumpulkan ketiga-tiga tamyiz ini untuk menerangkan menerangkan maksimanya,
untuk menerangkan maksimalnya lamul milk ini. Allahul ladzi lahu ay milkan. Allah memiliki. Tapi ada benda yang kita milik tapi kita tak cipta. Kita milik tak cipta. Tak. Allah Ta'ala alladzi lahu ma fis samawati wa fil ard milkan. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard khalqan. Bukan milkan je, khalqan. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard abidan. Semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Dicipta oleh Allah, di bawah kuasa Allah. Hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah. Yang besar, yang kecil. Yang besar, yang kecil. Sebab itu nanti di hari akhirat akan ditanya limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahar. Hari akhirat dia memang hari hakikat. Pada waktu itu dah tak ada syubhat dah. Kat dunia ni ada syubhat lagi. Ini milik saya, ini kerajaan saya, ini jawatan saya. Tapi nanti di hari akhirat dah tak ada apa? Dah tak ada syubhat. Dah tak ada apa? Dah tak ada syubhat bahawasanya limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Sebenarnya lillahil wahidil qahar sejak di dunia lagi. Sejak di dunia lagi. Nak baca milkan pun boleh, nak baca mulkan pun boleh. Sejak di dunia lagi. Tetapi kat dunia ni dia ada syubhat. Yalah, kita tengok benda kat tangan kita, kita boleh kawal. Jadi ada syubhat. Jadi sebenarnya kita buat cakap kebesaran Allah ni, nak keluarkan diri kita daripada syubhat tu. Dia payah tu. Cakap senang tapi nak keluar tu susah. Nak mengeluarkan isbat kepada diri kita tu susah. Tapi nanti bila di padang mahsyar dah tak ada syubhat dah. Dah tak ada syubhat. Limanil mulkul yaum, semua diam, maka dijawab lillahil wahidil qahar. Tapi kalau sekarang ni ditanya siapa punya ni, masih ada. Kalau dia tak cakap kat mulut, cakap dalam hati. Kalau dia tak cakap dalam hati, dia cakap dengan perbuatan dia. Tetapi bila tiba hari hakikat, maka semua keluh lidah yang menjawab hanya zat yang satu, lillahil wahidil qahar. Okey? Lillahil wahidil qahar. Allahu akbar. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Ada satu faedah daripada Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran ketika membahaskan tentang masalah lafaz-lafaz mufrad dan lafaz-lafaz jamak di dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz mufrad dan lafaz-lafaz jamak di dalam Al-Quran. Antara perkara yang dibahaskan dalam kitab ini, antara yang dibahaskan oleh si Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya baca sikit. Ini faedah tentang bawah tajuk. Tajuk dia qa'idatun fil ifradi wal jama'. Jadi beliau sebut antara perkataan yang dia datang dengan mufrad dan jamak dalam Al-Quran adalah perkataan as-sama' dan juga al-ard. Kemudian beliau sebut lagi, fa haisu waqa'a fil Quran dzikrul ard fa innaha mufrada wa lam tujma'. Dalam Al-Quran, lafaz ar ni tidak pernah datang dalam lafaz jamak. Adapun lafaz samawat, dia datang dengan lafaz jamak. Kemudian Syekh membagi ta'lil. Kenapa dalam Al-Quran tidak ada lafaz aradun, jamak kepada ar, walaupun dia ini dimukabalahkan dengan bumi, dengan langit. Samawati wal ar mufrad, samawat jamak. Illah yang diberikan oleh
beliau li thiqali jamia, kerana perkataan aradu ni dia berat. Dia berat. Dan kalau ayat Al-Quran nak menerangkan tentang bumi secara jamak, maka disebut wa minal ardi mislahun. Adapun perkataan sama, ada setengah tempat didatangkan dalam bentuk mufrad, sama, amintum man fis sama, dan ada sesetengah tempat didatangkan dalam bentuk jamak samawat. Kemudian beliau sebut lagi, kalau ayat yang ingin nak menerangkan tentang bilangan, ingin menerangkan tentang banyak dan juga keagungan, maka akan didatangkan samawat dengan lafaz jamak. Tetapi kalau dalam Al-Quran ingin menerangkan tentang jihah, maka dia akan digunakan dengan lafaz sama mufrad. Itu kaedah. Jadi ada munasabah, jadi kita baca terus. Contoh pula yang dibawa dalam kitab ni, contoh yang tentang samawat. Jadi itu satu kaedah dalam mufrad dan jamak. Jadi mufrad dan jamak tentang samawat dan sama. Dalam Al-Quran tidak ada lafaz ar dibawa dalam bentuk jamak, dan lafaz samawat ada setengah tempat datang dalam bentuk jamak, dan ada setengah tempat datang dalam bentuk mufrad. Dan seterusnya, wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Wa wailun ni dia adalah mubtada. Lil kafirina adalah khabar. Min tu min bayaniyah, bayan kepada wailun. Okey, itu i'rab. Wailun ni mubtada, lil kafirin ni khabar, min tu bayaniyah kepada wail. Kemudian kita bicara sikit segi ilmu nahu. Kalau ikut kaedah dalam nahu, nakirah ini tidak boleh menjadi mubtada. Tidak boleh menjadi mubtada. Kecuali apa? Kecuali sekiranya ada musawwir. Dipanggil musawwirat al-ibtida' bin nakirah. Sekiranya ada musawwirat, maka barulah apa? Barulah boleh kita menjadikan mubtada itu datang dalam bentuk apa? Datang dalam bentuk nakirah. Soalannya, apakah musawwirat bagi ayat ini? Musawwirat bagi ayat ini adalah jumlah du'aiyah. Jadi kalau jumlah itu jumlah du'aiyah, maka boleh mubtada datang dalam bentuk nakirah. Misalnya, salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin, kan? Ini contoh masyhur dalam kitab Nahu bagi. Jadi salamun ni mubtada, ala nuhin khabar. Bagaimana salam boleh jadi mubtada sedangkan dia nakirah? Apa musawwirnya? Apakah musawwiratnya? Maka musawwirat dalam salamun ala nuhin fil alamin ini adalah jumlah du'aiyah. Maka begitulah juga wa wailul lil kafirin min adzabin syadid adalah jumlah du'aiyah. Maksudnya apa? Wail. Maksudnya apa? Wail. Celakalah bagi orang kafir. Apa celaka itu? Azab yang pedih. Nampak? Azab yang pedih. Sebab itu kita terjemah, kita telah i'rab min itu sebagai bayaniyah. Dia terangkan wail tu apa? Azabin syadid. Nampak? Wail tu apa? Azabin syadid. Apa munasabah ayat wa wailul lil kafirin min azabin syadid dengan ayat sebelum ni?
Jadi sebenarnya ayat dia ada suatu takdir. Cuba kita baca ayat supaya kamu mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji, iaitu Allah, yang hanya baginya setiap apa yang ada di langit dan di bumi. Maka perkara ini dibentangkan. Ada jalan lurus, kamu kena masuk jalan lurus. Orang yang akan mendapat manfaat daripada jalan yang lurus ini, orang yang beriman dengan jalan yang lurus. Di situ dia punya munasabah dia. Orang yang dapat manfaat daripada jalan yang lurus ini, orang yang beriman dengan jalan yang lurus. Orang yang terima dakwah Nabi. Maka kalau dia terima, maka dia dapatlah faedah-faedah daripada jalan yang lurus ini. Maka wawailun, nampak tak? Itu dia punya munasabahnya. Dan adapun orang yang kafir, yang menolak untuk keluar daripada gelap kepada cahaya, untuk berada di jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji, maka celakalah dia. Itu dia punya munasabah ayat. Wawailul lil kafirina min azabin syadid. Ada juga satu lagi i'rab bagi min azabin syadid. Min tu i'rabnya adalah apa? Min itu muta'alliq kepada wailun. Wailun itu dengan makna yuwalwilun. Yuwalwilun itu maksudnya memekik, melolong. Wal kan? Maksudnya dan pekikan daripada bagi orang kafir kerana disebabkan azab yang pedih. Jadi dia ada dua tu. Kalau min azabin syadid, kita kata min bayaniyah, dan celakalah bagi orang yang kafir, iaitu azab yang pedih. Ataupun pekikan dan lolonganlah bagi orang kafir kerana menghadapi ataupun menerima azab yang pedih. Nampak? Jadi dua-dua makna ini boleh jadi. Tetapi makna i'rab yang pertama lebih mudah berbanding i'rab yang kedua. Ayat yang berikutnya akan menerangkan siapakah orang kafir tersebut. InsyaAllah kita akan baca esok. Kerana seperti mana dalam iman ada maratib, maka dalam kufur ada maratib. Maksud maratib itu, kalau maratib iman ini dipanggil darajah, kalau maratib kufur ini dipanggil dark. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau naik ke atas dipanggil darajah, kalau turun ke bawah dipanggil dark. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maka sebab itu Allah Ta'ala berta'amul dengan orang kafir dalam ayat Al-Quran bukan sama. Ta'amul itu tak sama. Ada ta'amul dengan keras, ada ta'amul dengan ihtiram pun ada ta'amul dengan respect pun ada. Jadi sebab itu cara kita berta'amul dengan orang kafir kena sama macam cara Al-Quran dan Nabi ta'amul dengan orang kafir. Ada ayat yang Allah Ta'ala ta'amul dengan orang kafir dengan qatilul musyrikina, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ataupun qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Maksud lawan. Ada juga. Tapi ada ayat yang Allah puji orang kafir, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun dzalika bi annahum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara. Nampak tak? Jadi orang kafir ini dia pun ada maratib dia. Dan ta'amul Al-Quran dengan orang kafir pun ada maratibnya. Jadi kita pun bila kita nak ta'amul dengan orang kafir, kena sama macam Quran dan hadis ta'amul. Jangan kita langsamkan, kita pukal.
semua kita musuhi, tak betul. Dalam fiqh pun orang kafir dibahagikan kepada muahid, musta'man, harbi, zimmi. Nampak tak? Jadi ini contoh. Ini sebagai mukadimah untuk penerangan insya-Allah esok, bahawasanya ini yang akan diterangkan ni, ini kira orang kafir tahap teruk lah ni. Sehingga Allah sifatkan mereka berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. Dia ada sesat yang sangat jauh. Jadi bila kita bercakap, kena cakap pakai bahasa baca Al-Quran juga. Jangan ambil secara pukal. Itu dipanggil kita mengambil iktibar daripada ta'bir Al-Quran. Antara pelajaran apabila kita tadabbur Al-Quran, mempelajari ta'bir yang digunakan oleh Al-Quran. Maka kita gunakan ta'bir tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Dalilun liqalbi inda jahli wa hirati. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قرآن لنا شفيعا وربيع قلوبنا يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.